Jadi kalau masa-masa dulu dia ada sebut ni Nabi kan, dia bila berjalan dia tak ada bayar. Tak ada bayar. Tu banyaklah tu. Banyaklah tu. Ni berilui pegang kuat benar lah tu. Sebab apa? Dia bukan manusia. Kalau manusia dia ada bayar. Kalau manusia ada bayar. Itu satu. Lagi kepercayaan dianya, bila Nabi SAW jalan ke mana-mana mesti awal begitu dia. Nak ada bayar lah ke mana? Dah awal ada. Itu kepercayaan dia. Tak kena tu. Tak kena. Kita baca dalam hadis-hadis Bukhari akan jumpa lah. Nabi SAW suruh sahabat dia pasal khemah ke apa. Sahabat-sahabat pasal kain di atas pokok tu nak suruh teduh Nabi. Kalau awal ada dah, suruh pasal awak kepada dia. Jelas tu. Kita mengaji hadis ni jelas. Jelas. Lepas tu ada bayar ke apa? Ada. Tak, bukan kata tak ada bayar, tak ada. Lagu tu. Ni cerita hak berilui. Kadang-kadang sampai juga dalam masyarakat kita nak tahu gapo nama dia. Tapi benda tu tersebar. Ini salah satu fahaman berilui cara dia lah tu. Jadi kalau kita tanya apa tak ada. Dan muka dia tidak serupa orang. Dia tidak orang. Sedangkan dalam hadis ni Nabi marah bila orang kata kami tidak serupa kamu. Tidak serupa tu lagu mana? Tak makan kau? Makan. Lepas tu tak kahwin kau? Kahwin. Lepas tu tak serupa kan? Tak serupa dari segi mana? Di sini tentulah sahabat ni kata tidak serupa ni bukan sebab berilui anggap tu. Tidak. Tu cerita baru. Tidak serupa tu dari segi, sebab tu dia cerita. Selepas tu, kamu telah diampunkan oleh Allah SWT. Tak ada berdosa. Bila kami ni ada berdosa, sepatutnya kami kena buat lebih lagi lah. Kok tu dia perginya. Sebab dia kata tak serupa tu dari segi Nabi ni tidak berdosa, kita ni berdosa. Nabi maksum, kita tidak maksum. Dari segi tu tidak serupa. Lagu tu memanglah. Memang tak serupa sungguh Nabi. Dari segi tu dia maksum, kita tidak maksum. Dari segi tu memang tidak serupa. Hal tu memang akidah ahli sunnah wal jamaah. Memang Nabi dia maksum. Bukan Nabi kita saja, tetapi Nabi-Nabi yang lain pun juga maksum. Situ timbul perbahasan tentang maksumnya Nabi. Jadi maksumnya Nabi ni terpelihara. Maksum tu maknanya terpelihara Nabi ni daripada melakukan dosa, sama ada besar ataupun kecil. Terpelihara. Allah SWT jamin. Sebab kalau tak ada jaminan ini kan, macam mana kita nak yakin dengan agama ni? Boleh jadi hak siapa ni hadis ni ke misalnya, ataupun hadis lain kau tak betul. Itu tujuan ada sifat ismah ni, sifat maksum ni, sifat ismah ni. Orang yang ada sifat ismah tu orang panggil maksum. Iaitu untuk kita ni puas hati, yakin bahawa agama yang sampai kepada kita ni benar-benar terpelihara. Quran yang sampai kepada kita ni benar-benar terpelihara. Kalau tidak, mungkin orang akan ragu. Itu sebab termasuk dalam asas usul agama, usuluddin, iaitulah kita mempercayai Nabi-Nabi ni maksum. Dan tidak ada hak lain yang maksum. Tidak ada hak lain yang maksum. Di sini timbullah hak buat-buat Syiah ni. Ya, dia jadi sesat tu, salah satu sesatnya sebab dia anggap imam-imam tu maksum. Itulah sebab sesat dia je. Itu yang kita kena tahu. Apa yang kita, orang ulama-ulama yang kata sesat tu apa sebab? Salah satu sebabnya mereka menganggap imam-imam itu maksum. Lepas tu imam-imam tu satu Syiah dengan Syiah yang lain berbeza-beza pula. Sebab Syiah ni banyak. Di antara yang masyhur sekarang ni Syiah imam 12. Jadi dia kata imam hak 12 tu, hak tu hak maksum. Maksum tu maksum lagu mana? Kalau kita tanya dia kata semua Nabi maksum. Kalau lagu tu maknanya kita rampas keistimewaan Nabi bagi kepada orang lain. Bagi kepada orang lain. Itu salah dari segi akidah. Dari segi i'tiqad salah. Tak boleh. Sahabat-sahabat kata kami tidak seperti kamu. Kamu sudah terpelihara gini-gini. Sahabat tu kalau bagi kita ahli sunnah wal jamaah tak ada orang yang lebih tinggi daripada sahabat. Dia kata kami tidak serupa. Sahabat pun tidak masuk kita. Apatah lagi orang lain. Kemudian lagi ni nak masuk jauh. Hak masuk ni Nabi sahaja. Tiba-tiba ada orang kata orang ni maksum, orang ni gini-gini. Sebab apa dia kata imam tu maksum?
Supaya kita juga kata sebab apa Nabi itu maksum? Supaya kita yakin, supaya terpelihara agama. Kita yakin agama ni terpelihara. Oleh kerana mereka percaya agama-agama ini ditentukan juga oleh imam-imam itu, maka imam itu kena maksum. Kalau tidak, kita nak yakin lagu mana imam tu kata tu betul ke tak betul. Situ juga serupa, alasannya sama. Dengan sebab itu tak boleh. Sebab apa? Orang yang kata ada orang lain maksum ni berarti dia bercanggah dengan satu akidah kita. Akidah apa? Khatmin nubuwah. Akidah khatmin nubuwah ni kita kena percaya bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir, dengan sifat-sifat kenabiannya, dengan keistimewaan sebagai nabi. Tak ada dah nabi yang lain. Kalau orang percaya ada lagi nabi yang lain selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan nabi saja, rasul lebih lagi lah. Nabi saja pun tak boleh dah, dia sesat. Kalau orang tu kata nabi tak ada, tapi ada imam ataupun wali ataupun apa-apalah kita kata, tetapi tarafnya dia mempunyai sifat salah satu saja, sifat nabi yang khusus dengan nabi-nabi, di antaranya maksum, dia kata ada pada mereka itu, sesat juga. Berarti dia bercanggah juga dengan khatmin nubuwah. Akidah khatmin nubuwah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir itu ceroboh juga tu. Tak boleh. Sebab itu tak boleh terima. Itulah dari segi kesilapan dia duduk situ lah. Duduk pada dia anggap imam-imam itu maksum. Jadi kalau kita kata imam ni maksum, susah. Ini Syiah, orang panggil Ithna Asyariyah. Kalau Syiah Ismailiyah, dia tidak kata lagu tu pula. Dia kata 12 tadi tak maksum semua. Sekat 7 je kata dia. Tak maksum. Imam 7 orang panggil. Imam 7, dia percaya kepada imam dia sekat 7. Setakat mana? Ja'far As-Sadiq sekat 6. Yang ketujuh tu dia terima juga, Ismail namanya. Timbullah Syiah Ismailiyah. Ismail, anak kepada Ja'far As-Sadiq yang bernama Ismail. Hak tu hak maksum. Hak Syiah imam 12 percaya ni, imam yang ketujuh selepas pada Ja'far As-Sadiq, anak dia hak nama Musa Kazim. Hak tu hak maksum. Dan mana tak terima. Hak ni, hak imam 12 ni pula tak terima pula Ismail itu sebagai maksum. Bahkan dia kata sesiapa yang terima Ismail itu sebagai imam, dia sesat pula, dia kata. Kafir pula, dia kata. Sama sendiri dia. Susah, tak suk. Dengan sebab tu kesesatan dia ni, dia bukan berhenti sekat tu, dia panjang pergi lagi. Orang-orang kemudian dia kata imam yang ke-12 lama dah, 1000 tahun lebih dulu lagi. Tak ada. Dia kata tak mati, ghaib saja. Tetapi orang kata dalam keadaan imam dia ghaib, kita nak tahu macam mana benda ni boleh ke tak boleh kan. Kalau imam ada senang, kita tanya dia selalu, tak payah tanya orang lain dah. Mungkin dia maksum, ada sekali dengan kita. Dia kata tak boleh. Imam hak yang ke-12 tu Imam Mahdi lah. Hak tu akan keluar kemudian. Jadi orang tanya pula, orang kata kalau lagu tu orang-orang lain yang duduk bawa agama ni beza pula pendapat tu. Misalnya ulama-ulama dalam Syiah kan bukan sependapat. Orang dia kata gini, orang dia kata gini. Hak mana so kita nak pegang? Hak mana so kita nak pegang? Dah serupa dengan orang-orang lain juga. Tadi dia kata alasan ada imam 12 tu supaya agama ni terpelihara. Kita yakin terpelihara. Dah imam tak ada, macam mana kita nak yakin agama ni hak ada sekarang ni terpelihara? Hak mana so? Susah. Dia tak boleh jawab. Maka dia terpaksa adakan satu teori baru. Teori baru. Dia panggil teori naib imam. Sesak pula tu. Naib pula. Jadi imam tu kata dia maksumnya supaya imam juga. Dulu tak ada cerita tu. Ni benda beratnya. Salah seorang naib imamnya siapa dia? Kita tak tahu, ramai tak tahu. Khomeini itulah salah seorang naib imam. Ya kena puluh lebih. Mana daripada Imam Mahdi nusuk. Jadi naib imam tu kononnya boleh berhubung dengan tu imam. Hak sebenar. Tetapi dia ada satu akidah lain pula, dia panggil Imam Mahdi ni dia ada masa dia raib tu, raib kecil dia panggil. Ada raib besar. Semasa dia raib kecil, raib sughra tu, ada lagi orang-orang tertentu boleh jumpa dengan dia. Orang-orang tertentu ya, bukan semua juga. Tetapi sampai satu peringkat dia berlaku raibah kubra dia panggil. Raib besar. Hak tu tak ada siapa dia dah boleh jumpa.
Dah kalau tak ada siapa dia boleh jumpa, macam mana nak iman dia boleh jumpa dengan iman dia?